Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pelajaran kita ayat yang ke 11. Ya tuan-tuan 11 dah sudah ke belum? Separuh. Oh separuh. Kita hari ini kita cuba tengok ayat yang ke 11 dan ayat yang ke 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sadaqallahul azim. Kita dah sambung dah sampai ke mana? Ayat yang ke-11. Oh, sampai situ ya. Okey. Kita mulalah. Ambil dulu supaya kita boleh sambungkan. Okey, cuba tuan-tuan bacakan ayatnya. Ya, daripada awal. Waidah. Kemudian kakak-kakak di belakang boleh nampak ya? Yang sebelah ni ya. Qila lahum la tufsidu kemudian fil ardh. Kemudian qalu betul inna kemudian nahnu terusnya muslihuna ayat yang ke 11.
tuan-tuan, kita sudah bincangkan sedikit ya pada minggu lepas. Wa dan dia adalah haraf apa? Ya? Istinaf ke ataf? Jadi berlaku perselisihan ulama di sini ya. Dan kalau kita tengok pun antara satu kitab dengan satu kitab, agak dua huruf ni boleh berselisih. Ya, untuk buku kita, kalau saya punya buku lah, saya fikirlah. Ya, fikir keputusan tidaklah muktamad, tapi kita boleh bagi pandangan daripada buku ini. Kalau dalam buku saya ini dia kata ini adalah haraf istinaf, ya. Ini satu benda lain pula. Walaupun dia menyambung, kalau kita nak kata dia ataf, dia sambung cerita tentang kisah siapa ni? Orang munafik. Tetapi dalam cerita orang munafik tu banyak benda, ya. Ini ada satu cerita baru pula yang berlaku kepada orang munafik. Di samping cerita yang diceritakan pada sebelum ini, dalam hati mereka tu ada penyakit, ya. Ini cerita dia. Kemudian perkataan idza makna apa tuan-tuan? Apa? Bila. Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman, ya. Isim zaraf zaman. Nanti saya cek dulu yang ada satu benda yang kita boleh belajar lagi. Zaraf, okay. Dan dia juga akan menjadikan ayat itu boleh jadi tergantung. Idza, ayat itu tergantung, maka ayat itu dipanggil apa? Dalam bahasa Arab, sekiranya tergantung dipanggil ayat syarat. Ni syarat ni bukan betul-betul bahasa Melayu, bukan syarat sah wudu tu. Maknanya ayat ni akan jadi tergantung. Maka dia perlu kepada apa? Jawab. Jawab ni pun bukan bahasa Melayu, bukan menjawab soalan. Tetapi bila ada ayat tergantung, maka dia perlu ayat pelengkap, ya. Apabila saya datang ke kelas, ya, misal kata, apabila saya datang ke kelas, pasti saya akan dapat, ya, faham bahasa Arab. Dia ada dua ayat yang dia akan gantungkan dan lengkapkan. Sampai di sini dia tergantung. Kemudian daripada qalu nahnu muslihun itu akan jadi pelengkap, Tetapi yang muktamad dia senang, kita kata dia pertama dia adalah isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Kemudian perkataan qila kita telah bincangkan pada minggu lepas. Qila makna apa? Ia telah dikatakan. Telah dikatakan. Dia adalah isim ke fi'il? Isim pada dulu. Fi'il apa? Fi'il madhi apa? Majhul. Okey, kita tengok dulu sikit permasalahan dia. Cuba tuan-tuan tengok sifir 1. Fi'il madhi. Fi'il madhi kolom nombor berapa? Fi'il madhi kolom nombor 1 juga, yang tanda 1, Sifir 1 fi'il madhi bunyi macam mana bunyinya? Fa'ala. Cuba tuan-tuan melompat ke kolom nombor 11. Fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Macam mana bunyinya? Fu'ila. Ya? Contoh, atas pattern ni kita boleh bariskan perkataan ini. Cuba tuan-tuan bariskan. Qara'a maknanya dia telah membaca. Mana dapat dia tu?
Sebab fa'il madhi bermula daripada huwa. Huwa qara'a, huma qara'a, hum. Ya. Okey. Kalau kita tukar kepada fa'il majhul, dia akan ikut pattern itu. Fu'ila dia akan jadi quri'a. Ya. Dhamir dia tetap huwa, tetapi huwa makna apa? Biasanya bukan dialah, ia telah dibaca. Quri'a. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apa makna wa idza? Apabila quri'a, ia tak payah sebut, telah dibacakan Al-Quran. Al-Quran itu fastami'u, dengar elok-elok, lahu, baginya, ya, kepada Al-Quran itu, wa ansitu, dan senyap, jangan bercakap. Ya, ini quri'ah. Ya. Kalau kita jumpa perkataan katabah, ini ikut pattern fa'alah. Katabah makna apa? Dia telah menulis. Ada dua makna dalam Quran, sama dia telah menulis ataupun satu lagi, dia telah memfardukan, mewajibkan. Apabila perkataan itu menjadi majhul, fi'il madhi majhul, ikut pattern dia, fu'ila quri'a, jadi kutiba, maknanya ia telah diwajibkan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu semua berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan hukum qisas kepada kamu dalam pembunuhan yang berlaku. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital, difardukan qital, berperang di jalan Allah, ya. Jadi makna perkataan tu kutiba. Wah, sampai ke kiri dah orang lelaki, ya. Oh, hebat. Awang Johor Bahru ni saya ucapkan tahniah. Ya. Jarang kelas yang orang lelaki mengatasi orang perempuan bilangannya. Di Johor Bahru adalah rekod yang baik, harap-harap jangan lari lah. Tapi biasa kelas saya, ya, kalau kelas saya yang lama-lama dia orang tak nak berhenti tu, saya ajar sampai jadi kelas tu kelas perempuan. Habis seorang lelaki tak ada, Nasib baik ustaz dia lelaki. Jadi tuan-tuan ni baguslah, orang Johor Bahru ni hebat, Alhamdulillah. Kalau orang lelaki hebat, perempuan mesti hebat lah. Lagi hebat, Masya Allah. Okey tuan-tuan, mengikut pattern yang begini, dia akan berlaku masalah sekiranya perkataan tu ada huruf illah di tengah, macam tu. Sepatutnya fa'ala, qara'a, kataba, qala. Di sini, ya, okey. Bunyi apa makna qala? Dia telah berkata. Tetapi kalau nak jadikan majhul fu'ila, jadi apa? Sepatutnya quwila, ya. Tetapi dia dalam Quran terus ringkaskan bunyinya qila. Apa makna qala? Dia telah berkata. Qila, dikatakan. Ia telah diperkatakan, dikatakan. Tetapi dalam ni ada qiraat yang membaca bukan qila, tetapi baca dengan quila. Ada qiraat yang dibenar, salah satu qiraat yang daripada qiraat 10 yang diiktiraf oleh Nabi membaca wa idza qila lahum la tufsidu qila. Ya, sebab asal kalau kita nak ikut dia mesti ikut pattern ni. Quri'a, kutiba, quwila. Tapi dia tak baca quwila, tapi dia quila, kui. Dia jadi kui, ya. Ada dibaca begitu, tetapi qiraat kita yang kita baca sekarang ini, Imam Hafs daripada Imam Asim, Tariq Imam Syatibi, bacaan kita di Malaysia ni baca qila terus begini seperti mana tulisan dia, ya. Okey, beginilah kisah fi'il madhi majhul. Ikut pattern dia. Fa'ala jadi fu'ila, qara'a
quri'a, kataba kutiba, qala qila. Kiaskan semua perkataan yang 3 huruf, dia akan jadi begini. Ya? Okey. Apabila telah dikatakan, ia telah dikatakan, ia tu nanti kita kena tinggalkan sebutan sebab benda tu ada. Benda yang akan diperkatakan tu ialah ni nanti. Apa dia? Perkataan la tufsidu fil ardi. Okey, seterusnya perkataan yang kita sudah tahu, 2 perkataan. Lahum mana apa? Kepada mereka. Bagi mereka, iaitu kepada mereka. Hum tu dipanggil dhamir apa? Dhamir muttasil. Mereka tu siapa? Orang munafik. Dia masih lagi kisah munafik. Ada 13 ayat, ya, kisah orang munafik. 2 ayat tentang orang kafir dah selesai. 4 ayat tentang sifat orang-orang bertakwa dah selesai. Okey. Untuk memahirkan, cepat tuan-tuan, cuba ulang sekejap lagi. Dhamir muttasil. Kalau kita nak sebut, ya, baginya lelaki bunyi macam mana? Lahu. Bagi mereka berdua, lahuma. Diagram warna apa ni? Warna pink. Dhamir muttasil. Tuan-tuan, jangan silap sifir. Jangan silap diagram, ya. Okey, semula. Dhamir muttasil yang bertitik-titik tu. Okey, baginya lahu. Bagi mereka berdua, lahuma. Bagi mereka semua lelaki, bagi dia perempuan, laha. Bagi mereka berdua, bagi mereka semua perempuan, bagi engkau lelaki, laka. Bagi kau berdua, kamu semua, lakum. Ini untuk lelaki dulu, untuk kakak pula perempuan, ya. Bagi engkau perempuan, laki. Kau berdua, kamu semua perempuan, jangan silap, bagiku. Okey, betul. Bagi kami, lana. Okey, ini kita kena mahirkan, ya. Sebab kekerapan dhamir ni, sama ada munfasil atau muttasil dalam Quran ialah 3 kali pada setiap ayat. Dengan kekerapan tu, ya, kita sepatutnya ambil berat pada semua dhamir muttasil, ya, dengan munfasil. Seterusnya perkataan ialah la. Itu haruf apa tuan-tuan? Nafi ke nahi? Kalau nahi macam mana nak terjemah? Jangan. Kalau nafi, tidak. Okey? Yang ini adalah haraf nahi. Sebab haraf nahi dia akan mengganggu fi'il mudhari'. Cuba tengok, la termasuk dalam haraf nahi dari segi maknanya, tetapi dari segi fungsi baris dia terkumpul dalam haraf apa? Haraf jazam. Tengok dalam kumpulan haraf jazam tuan-tuan, haraf popular bukan isim popular. Terbalikkan isim tu. Haraf popular, salah satu dia adalah haraf jazam. Apa makna haraf jazam? Haraf jazam berfungsi. Haraf jazam, fungsi dia apa? Mematikan fi'il mudhari' yang selepas dia. Itu kalau fi'il mudhari' itu baris depan. Okey? Contohnya perkataan tufsidu. 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 Cuba tengok, kalau anta tufsidu, betul tak? Diagram fi'il mudhari'. Anta tufsidu bila dimasuki oleh la. La haraf apa? Haraf jazam. Dia akan jadi macam mana mematikan? La tufsid. Janganlah engkau melakukan kerosakan. Okey, ini kalau anta. Kalau antuma, tufsi. Cuba tengok fi'il mudhari'. Asalnya fi'il mudhari'. Cuba tengok dari warna kuning. Kalau anta tufsidu. Kalau antuma,
tufsidani. Tufsidani. Tetapi bila masuk haraf nahi atau haraf jazam, dia jadi la tufsidani, dibuang. Jadi nun itu dibuang. Maknanya cara mematikan fi'il mudhari' yang ada nun ialah buang. Itu ada 1, 2 dan 3. Apa sahaja yang melibatkan fi'il mudhari' yang melibatkan hunna ataupun antunna. Hunna ni tidak ada dalam la lah nanti, tapi antunna. Cuba tengok dalam kita punya diagram. Kalau antunna bunyi macam mana? Cuba tengok antunna. Diagram warna kuning. Tufsid. Nampak tak? Diagram kita warna kuning fi'il mudhari'. Antunna tufsidna. Kalau hunna yufsidna. Okey. Tetapi bila masuk la, dia jadi apa? La tufsidna. Ada yang dibuang-buang? Tak ada. Sebab bila melibatkan hunna dan antunna, hukum dia mabni. Apa makna mabni? Kekal atau kebal. Okey. Satu lagi cara mematikan fi'il mudhari'. Okey, perkataan lain. Perkataan yang hujung dia ada haraf illah. Okey, misal kata antum, anta, tad'u. Apa makna tad'u? Engkau menyeru, berdoa. Nampak haraf illah tak? Haraf illah alif atau waw atau ya. Dia sakit. Illah tu makna sakit. Jadi dia akan ada permasalahan dia. Okey, bila dimasukkan la. Macam mana nak matikan haraf yang dah mati? Macam mana? Cuba matikan waw. Bila masuk la. La kan haraf jazam kan? Haraf jazam berfungsi mematikan fi'il mudhari'. Cuba matikan tad'u. Bila masuk la, dia akan jadi la tad'u dengan buang haraf illah atau waw. Dia ada 4 cara dia dalam mematikan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dimatikan oleh haraf jazam, betul? Haraf jazam ada berapa yang ada tu? 4. Pertama la. Lam. Lam. Makna apa lam? Tidak. Yang kedua lamma juga makna tidak atau belum. Ketiga la. Ini makna li makna hendaklah. Itu hendaklah maknanya itu lam perintah. Falyaktub. Bila ada lam dia akan mati. Dan yang keempat lam di sini. Dia akan mematikan fi'il mudhari' yang berbaris depan. Dia akan menjadikan fi'il mudhari' yang ada nun dibuang nun, kecuali yang melibatkan hunna dan antunna. Okey. Dia jangan usik hunna dengan antunna mabni. Dan kalau fi'il mudhari' tu hujung dia ada alif atau waw atau ya, dia akan buang. Itu secara umum dia 4 cara. Jangan nampak mematikan macam ni je. Dia mematikan dengan cara membuang. Dan ini juga cara mematikan dengan cara membuang. Simpan rakam dulu baik-baik. Jumpa nanti saya ceritakan. Bunyi dia la tad'u. Satu harakat. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Tak boleh baca 2 harakat. Ada 1 harakat. Wala tad'u ma'allah. Jangan kamu berdoa bersama dengan Allah kepada Tuhan yang lain.
Dia tak boleh wala tad'u, bukan. Wala tad'u ma'allah. Dia satu harakat saja. Jumpa nanti kita bincang. Tak nak banyak sangat teori. Sebab kita punya sistem mestilah teori itu tidak melebihi 20%. 80% praktis terus daripada ayat Al-Quran. Tetapi saya nak menyatakan di sini fungsi haraf jazam. Ya, ada 4 cara dia. Pertama, mematikan semua fi'il mudhari' yang bagi depan. Tuan-tuan cuba tengok fi'il mudhari' yang bagi depan. Cuba silakan tengok diagram warna kuning. Apa dhamir yang melibatkan fi'il mudhari' bagi depan? Pertama, bagi depan hujung dia fi'il mudhari'. Yang pertama, terbalikkan abang punya diagram tu. Terbalikkan diagram. Alamak. Naufal, tolong minta diagram ke Alif 4 untuk Ana. Kena tunjuk juga. Okey, dalam diagram warna kuning tu cuba tengok kolom fi'il mudhari', apakah dhamir yang terlibat bagi depan? Pertama, huwa, saya kata yufsidu. Lagi? Hiya tufsidu. Bagi depan kan? Lagi? Anta tufsidu. Saya kata lagi? Ana ufsidu. Lagi? Nahnu nufsidu. Ada 5 dhamir terlibat bagi depan. Kalau dia ni 5 ni bertemu dengan haraf jazam yang 4 tadi kan, mestilah dia dimatikan. Okey, cuba senaraikan pula fi'il mudhari' yang hujung dia ada nun selain daripada hunna dan antunna. Hunna dan antunna tak boleh usik sebab dia mabni, tidak boleh dikacau oleh siapa-siapa. Okey, yang hujung dia ada nun, apa dhamir dia? Huma yufsidani. Itu kalau masuk haraf jazam buang nun dia tu. Lagi? Hum yufsiduna. Ada diagram tak? Semua color. Eliminate tu. Okey, hum yufsiduna. Kalau ada masuk haraf jazam, bisa kata lam yufsidu. Lagi? Huma tufsidani. Ada ni, nun dia hujung. Lagi? Hunna tak boleh usik. Dia mabni. Antuma tufsidani. Lagi? Antum tufsiduna. Lagi? Anti tufsidina. Lagi? Antuma tufsidani. Lagi? Betul. Siapa kata habis terima kasih Les. Ya, siapa kata betul? Itu betul ya. Kerana hunna dan antuna kebal. Semua yang ada nun tu nanti bila masuk haraf jazam macam mana nak buat? Buang nun dia. Semua begitu. Asal di sini ialah asalnya begitu. Bagaimana? Tufsiduna. Antum tufsiduna. Bila masuk la tufsidu. Ini dia berfungsi seperti yang kedua yang ini jumpa nanti kita bincang. Okey, di sini tuan-tuan sepatutnya nampak asalnya antum tufsiduna. Bila masuk la tufsidu. Okey, di sini kita boleh yang sebenar mengetahui bahawa fi'il nahi berasal daripada fi'il mudhari'. Okey, cuba kita tengok daripada anta. Cuba jalankan fi'il mudhari' anta tufsidu. Tengok sini. Fi'il mudhari'. Susah ke nak cari tu? Nanti. Kolom fi'il mudhari'. Kolom fi'il mudhari'. Anta bunyi macam mana? Anta tufsidu. Betul? Selepas fi'il mudhari', fi'il apa? Amar. Fi'il mudhari' daripada anta Lepas fi'il amar, fi'il apa? Nahi. Cuba tuan-tuan melompat satu kolom, iaitu dia jadi la. Begitu. Asalnya tufsidu, bila masuk la tufsid. Okey, sekarang ni cuba mainkan fi'il mudhari' dan fi'il nahi. Okey, cuba jalankan. Anta tufsidu. Kalau anta la
La tufsid. Matikan. Jangan kau lakukan kerosakan. Okey, antuma tufsida ni. Lompat kepada nahi jadi la tufsida. Nampak tak nun dia dah buang? Ya, Kalau antum ya, kamu melakukan kerosakan. Kalau jangan kamu lakukan kerosakan, la tufsidu. Ni seperti mana kita baca ni, la tufsidu. Jangan kamu lakukan kerosakan. Anti engkau perempuan melakukan kerosakan. Kalau jangan engkau lakukan kerosakan, la tufsidi. Ya, la tufsidi. Nun dia sudah dibuang. Okey. Kalau antuma jadi tufsidani fi'il mudhari'. Kalau la tufsida, nun dia sudah dibuang. Antunna tufsidna. Bila masuk nahi la tufsid, kenapa na dia tak buang? Sebab mabni. Ya. Kalau dikata sebenarnya fi'il nahi itu adalah berasal daripada fi'il mudhari' yang tidak, fi'il mudhari' asalnya tidak diganggu oleh haraf nasab atau haraf jazam. Tapi bila masuk la, dia jadi haraf nahi, dan haraf nahi itu juga adalah haraf jazam. Jadi bila dikatakan la tu, la di situ dia haraf apa tuan-tuan? Dia adalah haraf nahi dari segi makna, dan dia adalah haraf jazam dari segi fungsi baris, kerana dia akan mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya, la tufsid. Tetapi cara mematikan fi'il mudhari' jangan nampak mati dia juga cara dengan buang nun, dan dia ada juga cara yang keempat tadi dengan buang haraf illah. Tak kisah alif atau waw atau ya, kalau terjumpa nanti mesti dia akan dibuang sekiranya ada haraf jazam. Okey tuan-tuan, cuba terjemah la tufsidu. Macam mana terjemahan dia? Jangan kamu membuat kerosakan. Fi di dalam atau di al-ardi, bumi, muka bumi ini. Mana nampak ininya? Al-ardi. Al-ardi isim ke fi'il ke haraf? Tanda isim alif lam. Muzakkar ke muannas? Dia sudah ditentukan oleh orang Arab bahawa dia itu muannas, iaitu ardun, syamsun, sama'un, ruhun, sabilun, khamrun. Iaitu seperti mana yang tuan-tuan salin pada minggu lepas, saya nampak tu. Itu adalah senarai perkataan-perkataan yang dia adalah jantina, dia muannas walaupun tidak ada tanda ta marbutah. Okey, seterusnya perkataan yang kita jumpa hari ini ialah perkataan yang berulang. Ini perkataan yang paling kerap diulang dalam bahasa Arab, Kalau tuan-tuan menguasai dia, ya Allah, tuan-tuan menguasai 1700 perkataan dalam Quran. Tetapi punca dia qala sahaja. Qala ni fi'il apa? Madhi. Kalau tuan-tuan nak tukarkan fi'il mudhari', dia jadi apa? Ya'udu. Kalau tak percaya, tuan-tuan tengoklah dalam Quran fi'il amar. Macam mana kita dah biasa guna? Qul huwallahu ahad. Amar. Dan kalau fi'il lepas amar, fi'il apa? Nahi. Bila nahi mesti ada la fungsi dia akan mematikan. Dia akan jadi apa? La taqul. Cuba tuan-tuan terjemahkan qala. Dia telah berkata. Perbuatan dia berkata. Kalau yaqulu, dia
sedang atau akan berkata. Qul, ini katakanlah. Fi'il amar bermula daripada apa? Anta. Apa makna anta? Oleh engkau. Tengok diagram warna kuning tu ya. Kemudian fi'il nahi bermula daripada apa? Anta. La mana apa? Janganlah. Bermula anta, engkau. Katakan. Ini 4 fi'il yang memang berulang-ulang di dalam Al-Quran daripada perkataan qala. Ya. Sikit lagi saya bagi tentang pecahan isim dia. InsyaAllah tuan-tuan dapat 1700 perkataan dalam tangan. Tapi syarat dia bila dapat qala aja, jangan dia beku macam tu. Dapat qala je tahu. Bila qalu ala dah menggelabah dah. Sebab dalam kita punya ayat qalu kan, kita mesti menguasai pecahan fi'il madhi. Cuba jalankan fi'il madhi. Buka diagram dulu. Siapa yang dah hafal tutup mata. Ya, buka mulut saja. Okey, cuba jalankan. Huwa qala. Huma. Hum. Apa makna qalu? Mereka lelaki ke perempuan? Mereka lelaki telah berkata. Hiya qalat. Huma. Hunna qulna. Dia bukan qalna, tak terus bunyi qulna. Daripada hunna akan berubah sampai ke bawah lah. Semua qul. Okey, hunna qulna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Ma makna qulti? Anti. Engkau perempuan telah berkata. Ya, betul. 10 markah. Okey. Antuma qultuma. Antunna. Ana. Nahnu. Huwa. Qala. Okey. Cuba tuan-tuan pecahkan pula yaqulu, makna dia sedang atau dia akan berkata. Kolom fi'il mudhari' ya. Jangan silap real ya. Silap je dia sesat. Okey. Semula daripada huwa huwa yaqulu. Huma. Hum. Hiya taqulu. Ma makna taqulu? Dia perempuan sedang. Jangan telah je. Ini fi'il mudhari' ini tuan-tuan ya. Sedang berkata atau akan berkata. Okey, semula hiya taqulu. Huma. Hunna. Yaqulna. Anta taqulu. Antuma. Antum. Ma makna taquluna? Antum. Kamu semua. Jangan silap terjemah dhamir. Antum semua Antum, kamu semua sedang atau akan berkata. Anti taqulina. Antuma. Antunna. Ana aqulu. Nahnu. Ma makna naqulu? Kami sedang atau akan berkata. Okey, jalankan fi'il amar pula. Fi'il amar ni cuma dia dah pendekkan yaqulu jadi qul, tetapi kalau antuma dia akan panjang semula. Begitu ya. Okey, cuba jalankan. Anta qul. Antuma. Ni qula. Apa makna qula? Katakanlah oleh kamu berdua. Ya, kita minta dua orang lelaki cakaplah. Okey, semula anta qul. Antuma. Qula. Dua harakat qula. Antum. Anti. Antuma.
Antunna. Qulna. Apa makna qulna? Boleh? Antunna. Kamu semua perempuan. Jangan mereka lagi. Azadnya. Okey, satu lain lagi. Okey, lepas tu kita berhenti. Ada ceramah ke? Tak ada ya. Okey, jalankan supaya dapat buat masuk solat Isyak. Okey, anta la taqul. Antuma la taqula. Antum la taqulu. Ma makna la taqulu? Kamu semua. Janganlah kamu semua mengatakan. Anti la taquli. Antuma. Antunna. La taqulna. Okey. Ini 4 yang kita kena kuasai. Lepas Isyak kita sambung lagi supaya tuan-tuan dapat 1700 perkataan. Subhanakallahumma